Recording start. Live, start dah. Recording. Okey, kita dah start. Panas hari Ustaz ya. Kak Syeda dah live FB dah? Dah live FB dan juga okey, recording pun dah start. Okey, dipersilakan Nizam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, tafadhal silakan Ustaz. Kita hari tu habis ayat 11, tapi Ustaz cakap macam nak tambah sikit ayat 11 tu. Ya. Silakan Ustaz. Okay, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para tabi'in sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Ini dalam ayat ni kali kedua Allah sebut tentang fasik. Kali pertama pada ayat yang ke-9. Dan ayat sebelum, ayat yang ke-9, ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 Allah sebut fasik. Dan ini kali kedua pernyataan fasik pada ayat yang ke-11. So fasik ni apa maksud dia? Fasik ni kalau kita tengok surah Baqarah, fa in kuntum basyir. Okey. Fasik ni
dia punya salah satu daripada sifat dia terletak dalam surah Baqarah. Allah kata wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Quran itu kan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan contoh yang Allah bagi dalam Quran itu boleh menyesatkan ramai orang, dan dengan contoh yang sama boleh memberi panduan kepada ramai orang. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan orang yang baca Quran tetapi cara dia melihat Quran itu bukan untuk dapat hidayah tapi untuk dikritik, Allah kata yang sesat itu, sesat dengan contoh daripada Quran, adalah orang-orang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Lalu sekarang kita nak tengok apa ciri-ciri fasik tu. Kan macam misteri kan, yang spek hitam, gaya macam tu. Okey. Ciri-ciri fasik, allazina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang mencabuli perjanjian dengan Allah sesudah diperteguhkannya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka-mereka yang merombak perjanjian dengan Allah selepas dimetrai mitsaq. Dan kita perlu berhati-hati, ada 3 perkara yang Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan mitsaq. Pertama, ketika Bani Israel diminta aku janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat, dan Bukit Tursina diletak atas kepala. Tu peristiwa pertama. Yang kedua, mitsaq adalah aku janji taat setia Rasul-Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, mitsaq adalah aku janji sewaktu seorang lelaki akad nikah. So tolong ingatkan suami, dan saya perlu ingatkan diri bahawa saya sedang memegang janji setia dengan Allah untuk memikul amanah isteri dan anak-anak. Level dia sama dengan aku janji Rasul Ulul Azmi, sama dengan aku janji Bani Israel tak kala mereka mengambil janji setia ada Bukit Tursina di atas kepala. Orang fasik, dia putuskan, dia cabuli perjanjian tu. So kalau ada suami yang culas, yang itu boleh tergelincir masuk ke dalam fasik. Tak peduli tentang keluarga. Itu ada ciri-ciri kefasikan. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan dia putuskan apa-apa sahaja arahan daripada Allah yang Allah arahkan suruh sambung. Allah suruh sambung, dia putuskan. Apa dia? Silaturrahim. Hubungan adik-beradik. Ada kucing manjat kat belakang tu.
Allah arahkan untuk sambung silaturrahim. Maksud silaturrahim apa? Hubungan yang ada kaitan dengan rahim. Tu silah. Silah ni penghubung, sambung. Yusol kan? Silah, sambung. Ar-Rahim. Hubungan berdasarkan rahim. Adik-beradik. Silaturrahim. So, Allah suruh kita perbaiki hubungan sesama adik-beradik. So, siapa-siapa yang nak mencabuli, memutuskan hubungan itu, dia termasuk dalam kategori ini. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Kalau adik-beradik disebut silaturrahim. Kalau sesama orang beriman yang lain, itu disebut ukhuwah. Ayat berapa? Ayat sebelum ni kan? Ayat berapakah? Innamal mu'minuna ikhwatun. Tu ukhuwah. Ikhwatun. So apa lagi ciri? Ayat 10. Yes, ayat 10 surah Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. So ukhuwah, silaturahim berbeza. Tapi lazimnya kita masyarakat Melayu sebut silaturahim ini hubungan dengan kawan, dengan adik-beradik. Kita gabung jalinkan semuanya. Tapi literally silaturahim itu adalah hubungan adik-beradik. Kemudian apa lagi? Wa yufsiduna fil ardh. Ini sangat umum. Dan dia buat kerosakan atas muka bumi. Buat kerosakan atas muka bumi. Apa saja jenis perlakuan perbuatan yang mengakibatkan bumi rosak. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara, peperangan. Perkara paling kecil untuk merosakkan bumi, kita buang sampah merata. Perkara paling besar nak merosakkan bumi, kita salah guna senjata nuklear. Tahun 1966, 66, berlaku kejadian yang tidak diingini di Chernobyl, Rusia. 30 km radius terpaksa tutup. Kerana salah cara nak handle. Akhirnya apa yang berlaku? Wa yufsiduna fil ardh. Merosakkan muka bumi. Merosakkan bumi. So yufsiduna fil ardh juga tak keterlaluan kalau kita kata mereka-mereka yang tidak menyokong usaha-usaha untuk go green. Penggunaan sabun yang betul, kan, recycle. Sabun yang betul, recycle, cara nak buang sisa makanan. Itu sekecil-kecil perkara yang kita boleh handle. Sewaktu di Andalusia, sewaktu kegemilangannya, mereka ada Qanun Ma', undang-undang air. Sistem pengairannya, macam mana nak guna air. Benda yang paling mudah untuk kita bazirkan adalah sumber air. Nabi ingatkan para sahabat, jangan membazir. Jangan membazir sewaktu ambil uduk walaupun dalam sungai. Dalam sungai. Ambil uduk, Nabi kata jangan membazir. Tak tergambar kita. Macam mana? Ambil uduk dalam sungai tak membazir. Dahsyat. Dahsyat. So, wa yufsiduna fil ardh.
Sebab pembaziran itu nanti, kan Allah kata berkawan dengan syaitan. Lalu syaitan bukannya nak kita bermudah-mudah untuk masuk ke syurga. Tak. Akhirnya dia akan bisikkan buat perkara-perkara yang semacam ini. Yang quduna ahdallah, yaqta'una ma amarallah, wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan semua ini tindak tanduk individu asalnya. Tapi Allah datangkan dalam bentuk jamak. Yang kudun kamu, yaqta'un kamu putuskan, kamu semua, yufsidun kamu semua. Dan dia boleh dilakukan secara individu. Berbeza dalam surah Hujurat ayat 11. La yaskhar qaumun min qaumin. Sengaja Allah sebut tentang kaum, ramai. Kerana biasanya aktiviti merendah-rendahkan ini, kalau kita sorang-sorang, kita tak berani. Kita tak berani kalau kita nak buat sorang-sorang. Takut kena pukul. Tapi kalau kita ramai, kalau kita majoriti, kita ada tendensi, kecenderungan untuk merendahkan orang lain, terutamanya yang minoriti. Kenapa? Begitu kuat stigma dalam masyarakat terhadap golongan pondan. Kenapa sampai mereka rasa mereka ditindas di negara? Sebab mulut kita ni lah. Mulut kita ni, kita suka menggelar-gelar, apa nama nanti ada dia punya perkataannya tu. Bi'salis pun fusuku ba'dal iman. Menggelar-gelar, memberi nickname. Sedangkan apa yang perlu dibuat adalah kita beri panduan, teguran, nasihat. Problemnya, kita rasa apa yang kita buat itulah nasihat. Sedangkan bukan, dia menjauhkan lagi. Memberi kesan pada hati orang tu, memberikan impak dan trauma sampai larilah dia ke Australia. Janganlah begitu, jangan rendahkan. Sebab bila kita ramai, kita majoriti, kita itulah ada kecenderungan untuk jadi berani dan berani buat benda yang bodoh. Kalau Kak Ha tu, apa nama? Istilah psikologinya, Kak Ha kan psikologis. Istilah psikologinya adalah crowd mentality. Dia ikut pandangan ramai. Crowd mentality. Malah kalau kita ramai-ramai dalam grup kita, grup yang biasa, datang pula grup yang menjadi rival pada kita, kita akan jadi orang lain. Kita akan jadi orang lain. Kita ni pelik sebenarnya, manusia ni pelik. Kalau dia ramai-ramai, dia rasa dia kuat, dia akan jadi orang lain. Lebih-lebih lagi kalau ada pihak yang minoriti mula tegur. Dia akan rasa dia punya backup kuat dan dia berani bertindak membuta tuli. Itu waktu dia ramai, dia rasa macam tu. Bila dia jadi sorang-sorang, dia juga ada kecenderungan untuk jadi berperangai pelik. Terutamanya bila dia sorang-sorang atau di tempat yang tertutup. Contoh dalam kereta. Cuba tengok pembuli jalan.
Dia sorang-sorang dia je. Dia bawa kereta dia membuta tuli. Malah kita punya perangai akan kelihatan berbeza sewaktu kita memandu kereta. Tak tahu kenapa. Sebab kita rasa orang tak nampak kita. So Allah nasihatkan la yaskhar qaumun min qaumin. Taskhir bermaksud merendahkan orang lain dalam menggunakan pelbagai cara dan medium. Sama ada fizikal, kepintaran ke intelektual, pandai tak pandai, fizikalnya tahu buat kerja ke tak tahu buat kerja, material, kan sama-sama bersukan, basikal aku harga 20,000. Basikal dia Shimano 500. Dia tak sebut pun. Tapi memek muka dia. Merendah-rendahkan. Dan ramai orang sanggup buat perkara bodoh untuk merendahkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut la. Allah larang kita untuk mempersendakan orang lain. Kenapa? Kenapa kita pandang rendah? Sebab utamanya kita rasa lebih baik. Itu sebab utama dia. Kita rasa lebih baik. Kenapa Allah larang? Allah tak nak pisang berbuah dua kali. Iblis pernah menunjukkan sikap yang sama. La yaskhar. Malah iblis lebih berani. Dia buat depan Tuhan. Dia buat depan Tuhan. Dia seorang-seorang. Bukan kelompok yang ramai. Dia seorang-seorang. Okey, kemudian asa ayyakunu khairan minhum tu itu punca dia lah. Punca dia. Dia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Ada satu kisah, Ibnu Mas'ud pernah ditertawakan oleh sahabat yang lain kerana memiliki kaki yang kecil dan kurus. Ibnu Mas'ud. Dan Nabi bila dengar perbuatan tu, baginda sangat marah. Dan baginda bersabda, kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu akan jadi berat di akhirat kelak. Begitu juga ada kisah sahabat yang tak ada janggut diketawakan oleh sahabat yang lain. Pun Nabi tegur perlakuan itu. So rupanya benda ni dia built in. Kita memang sudah sangat pakar dalam nak merendah-rendahkan, nak ketawakan orang. Kan bercakap English ditegur, dipandang sinis. Bukan nak mengajar, tapi dia lebih suka gelakkan dulu. Sebab kita rasa geli hati ikut kan. Tanpa rasa simpati. So, benda tu kenalah beringat. Dan jangan sangka kita ni lebih baik dari orang. Cuba-cubalah belajar untuk merendahkan diri. Jangan berjalan dengan tinggi. Seperti yang pernah dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya sendiri. Sebab kita tak tahu kelebihan yang Allah bagi pada orang lain. Kalaupun kita terjumpa kelemahan dan aib orang lain, sembunyikan sudah. Kan tak perlu nak dibesar-besarkan. Tapi basically,
waktu kita muda dulu, kan dekat sekolah, benda inilah yang menjadi hiburan. Yang aktiviti harian. Merendah-rendahkan. Tu tak sentuh lagi bab Zulfarhan tu. Aktiviti membuli. Zulfarhan tu yang atas tu lah kan. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Itu sangat tepat untuk kes Zulfarhan. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu pasti akan menyesal. 18 tahun berengkok dalam penjara. Dan itu baru keputusan mahkamah tinggi. Mereka akan appeal ke mahkamah lebih tinggi lagi. Mahkamah persekutuan ataupun mahkamah rayuan. Mahkamah tinggi, satu orang hakim melihat dan mempertimbangkan, oh ini dia tekap tu tak ada unsur-unsur, tak ada niat nak membunuh. Itu sangkaannya. Tapi nanti pihak pendakwaan akan angkat ke mahkamah lebih tinggi di dunia. No, di Malaysia. Tapi jangan sangka benda tu settle hanya di dunia. Mahkamah Allah akan memberikan balasan yang paling adil. Bermula daripada in ja'akum fasiqun. Datang kepada kamu bomoh yang kata budak tu mencuri. Malah bomoh itu diorang dapat dari mana? Bapa salah seorang pelajar tu. So, yang mana satu bomoh nak juga masyarakat Malaysia tahu. Kan, cuba reveal bomoh tu mana? Hanya kerana kau punya tekaan, kata budak tu dapat, budak tu yang buat, anak engkau bertindak luar batasan, sehingga budak tu mati. Tak ada pun pihak yang kata bomoh tu punca. Tapi Allah kata, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa yang kau buat ni kau akan menyesal. Dalam banyak-banyak 12 orang pelajar, mak bapak dia satu keluarga je yang pergi minta maaf. Minta maaf ke tak minta maaf tidak akan merubah status Zulfarhan sudah pun kembali bertemu dengan Allah. Namun apa yang penting adalah bagaimana kita boleh bersimpati dan empati, menyesali tindakan kita gagal untuk membentuk anak sendiri. 90 tekapan. Ui, 90 tau. Dah lah, malah. Cerita pasal orang. Kita patut cerita pasal ayat-ayat Tuhan. Okey. So, asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Sengaja Allah letakkan lelaki dan perempuan berbeza dan Allah sebut khusus untuk golongan wanita. Kenapa? Kerana wanita juga terlibat dalam perilaku semacam ini. Malah bentuknya berbeza, berbeza dengan bentuk yang lelaki buat. Mereka ada cara tersendiri dan wanita pula dia sangat unik. Kenapa Allah highlight wanita? Kerana cara berbeza dan ada keunikan tersendiri. Kadang dia tak perlu buat banyak pergerakan, hanya melalui jelingan. Kan, hanya melalui lirik mata dia.
dah memadai dah. Nah, kan? Contohnya kalau orang lain pakai baju murah, baju murah. Kan? Dia tengok atas bawah. Cantiknya baju kau. Ayat puji. Kan? Ayatnya tu memuji. Tapi dia punya intonasi tu. Cantiknya baju kau. Tapi pandang atas bawah. Ungkapannya pujian, tapi sebenarnya cemuhan. Tapi bayangkan, bila kita baca ayat ini, kan, bila kita baca ayat ini, sangkaan kita, Allah sedang bercakap dengan kita. Sedangkan Allah bercakap dengan mereka. La yaskhar, janganlah mereka. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah wanita. Allah tak kata janganlah kamu. So, Allah tidak tuduh kita, orang beriman, buat benda ni. Tapi basically Allah nak kita sedar, siapa makan cili, dia terasa pedas. Dan Allah larang, sangat larang untuk kita buat benda semacam ini. Jangan rendahkan orang lain, jangan buli orang lain. Dan ini perkara yang sangat besar berlaku dalam masyarakat kita. Anak-anak kita, kita sendiri pernah menghadapi melalui pengalaman-pengalaman itu. Kemudian Allah kata wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Macam mana ni? Jangan cari kelemahan diri sendiri atau jangan cela diri. Allah tak kata kepada orang lain, tapi Allah kata kepada diri sendiri. Allah tak kata wala talmizu ba'dukum li ba'din, tak. Ada ayat lain adalah. Tapi di sini wala talmizu anfusakum, jangan cela dirimu sendiri. Siapa yang nak mencela diri sendiri? Kak Syida nak kutuk diri sendiri? Tak ada. Kita tidak cela diri sendiri. Tapi bentuknya macam mana? Kalimah lamaza bermaksud mencari kelemahan. Mencari kelemahan dan kita hebahkan kelemahan itu. So dengan cara ini, kesannya akan menghilangkan semangat orang yang disebut tu. So kenapa kita perlu terlalu merendahkan diri? Allah nak kita bina keyakinan diri. Allah dah muliakan kita. Kenapa kita perlu mencela diri sendiri? Allah larang untuk cela diri sendiri kerana orang lain pun. Kerana macam mana? Allah larang cela diri sendiri macam mana bentuk dia? Macam mana nak faham? Okey. Kita macam ni lah. Kalau kita baca The Star, kan? Surat khabar The Star atau surat khabar beraliran kiri yang secara terang-terang mengeluarkan artikel yang bentuk condescending, merendahkan puak majoriti dalam Malaysia. Yang menulisnya Melayu, yang direndahkan Melayu. Kita orang Islam, kita tak patut untuk buat kenyataan tengok Islam ni buruk.
Sebab setiap individu Muslim yang lain adalah cerminan kepada Muslim yang lain. So, la talmizu anfusakum maksudnya, jangan buat sebarang pernyataan yang memburukkan kaummu sendiri, terutamanya orang beriman. Tengok, betul lah tu. Nama je orang beriman. Tapi perangai macam tu. Itu kan memburukkan diri sendiri. Maksudnya kalau kita rendahkan seorang Muslim yang lain, kita sebenarnya sedang merendahkan seluruh orang Islam. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengejek. Nabaza gelaran buruk. Laqaba gelaran baik. Nabaza tu gelaran buruk. Laqaba, laqaba tu laqab gelaran baik. Sana nak faham ni. La tanabazu, jangan panggil dengan gelaran buruk. Bil alqab dengan gelaran baik. Sudah. Dia macam ni lah. Kita nampak kawan kita ni gelap. Kita panggil dia apa? Putih. Barely, Ustaz tu menyindir. Menyindir ke? Yes, gelaran-gelaran yang menyindir. Pandai. Itu pun kita macam mana? Adakah waktu kita marah dan kita panggil anak kita bertuah punya budak termasuk dalam ini? Kan? Tak tahu termasuk ke tak. Tapi Allah kata jangan panggil dengan gelaran baik, gelaran buruk, gelaran baik untuk tujuan buruk. Itu common lah Ustaz. Selalu kita guna macam tu Ustaz kan, dengan anak-anak, dengan suami tu kadang-kadang macam juga kan kita guna yang, tapi tujuan kita sebenarnya macam nak menggunakan dia kan. Tapi kita guna kata yang baik tu Ustaz. Itu tak boleh ya. Bukan. Kita punya matlamat dengan panggilannya itu menjadi doa buat dia. Sebenarnya doa bukan begitu. Kan? Doa bukan ungkapan kita. Doa adalah permintaan pada Tuhan, ibadah. Masyarakat kita salah faham. Lalu terbitlah setiap perkataan tu doa. Celah mana? Tak. Doa ni dia ada indikator khusus, perbuatan khusus. Apa yang kita bercakap ni bukan doa. Ini ungkapan. Doa permintaan dengan Tuhan. Ustaz, yang mengatakan apa, ada kata-kata ibu atau dalam adalah makbul kan. Macam kan ada satu istilah katakan mak ni jangan cakap sembarangan pada anak-anak kan. Sebab doa mak, kata-kata mak tu macam doa lah kan pada anak-anak kan. Tak, bukan begitu. Kalau makbul daripada awal lagi mak-mak ni kena sebut, wah anak aku berjaya, anak aku pandai. Tak, bukan begitu. Habis ingat Abu Jahal tu mak dia tak doa yang baik untuk dia. Doa ni dia ada satu perbuatan khusus, masa yang tertentu, ataupun permohonan kita langsung kepada Tuhan. Waktu kita bercakap tu, hati kita pada Tuhan ke atau pada anak? Pada anak. Doa ni pada Tuhan. Yes, sila Puan. Emir Razlina. Ya, minta maaf Ustaz. Sampai angkat tangan. Bagi bahasa isyarat, Ustaz pun dah pakai syir mata.
Okay, Ustaz, akak just nak tanya. Tapi ada asatizah kita di luar sana yang mengatakan kata-kata itu doa. Kan Ustaz kan? Tapi sebenarnya itu tidak benar Ustaz kan? So jadi macam mana Ustaz sekarang ni, sebelum ini kita, tapi kita dimomok-momokkanlah dengan benda yang tak betul lah sebenarnya Ustaz. Jadi kita sangat takut. Tapi kalau kita cakap yang direct, contohnya kita nak tegur anak tu perbuatan dia tu tak betul, kita nak tegur direct kan takut nak jaga hati dia dan nak cakap, sampai nak cakap benda yang, perkataan yang buruk pun kita takut. Tapi sekarang ni mengatakan benda yang buruk pada mengatakan benda yang baik pada perkara yang buruk pun tak boleh kan Ustaz. So jadi memang sangat mengelirukan lah sebenarnya Ustaz. So bagaimana kita nak ubah balik, nak ada anjakan di sini. Dan bagaimana pula peranan, minta maaf saya cakap Ustaz, asatizah di sana seperti orang-orang seperti Ustaz, ada tahap kita menegur mereka ini yang memberikan fahaman yang salah kepada masyarakat. Minta maaf Ustaz. Okey. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi yang menegur sahabat. Okay. Cara Nabi menegur sahabat. Pertamanya, Nabi tidak pernah menggunakan perkataan sindiran. Nabi bagi tahu fakta. Contoh, ada sahabat yang terlalu banyak melakukan ibadah. Nabi tegur dengan keras. Wait, what? Sahabat tu dia sangat banyak melakukan ibadah. Nabi tegur dengan keras. Okey, tengok Satu hari mereka datang ke rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Oh, sebelum tu, Rasulullah menegur para sahabat yang menjadi ahli ibadah. Peristiwa itu terjadi kepada 3 orang sahabat yang mempunyai semangat tinggi untuk beribadah. Dan pada satu hari mereka datang ke rumah isteri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ketika mendengar khabar dari para isteri Nabi, para sahabat itu merasa jika ibadah Nabi sangatlah ringan. Kan? So dia tanya pada isteri Nabi, Nabi sembahyang macam mana, Nabi puasa macam mana. So dia buat perbandingan dengan diri dia. Nabi taklah sehebat aku beribadah. Seolah-olah macam tu. Jadi mereka pun berfikir jika Nabi pasti akan dapat pengampunan. Sementara mereka perlu melakukan semua ibadah agar mendapat pengampunan tersebut. Maksudnya betul ke Nabi sikit dia beribadah macam tu? Aku yang lebih daripada tu dah tentu akan lebih diampunkan. So, logik itu dibawa berjumpa dengan Nabi. Salah seorang di antara mereka berkata, jika ia melaksanakan solat malam selamanya, satu sahabat lain berkata akan puasa setiap hari, dan satu lagi menyatakan ia akan menjauhi perempuan dan tidak akan bernikah. So, pergi tanya isteri Nabi, dia dapat gambaran ibadah Nabi macam mana. Dia kata Nabi buat sedikit itu dapat pengampunan, sedangkan kita ni bukan maksum dah. Tentu kita sukar untuk dapat pengampunan. So, bertitik tolak daripada itu, aku akan solat malam selamanya. Seorang lagi kata aku akan puasa sampai tak berbuka. Dan seorang lagi kata aku tak nak bernikah. Mendengar itu, Nabi mendatangi ketiga-tiga sahabat tersebut. Dan Nabi mematahkan cara berfikir. Membetulkan balik cara sahabat yang berfikir. Nabi kata, setiap Muslim harus melaksanakan sunnah dan ibadah sesuai dengan ajaran Allah. Dan Nabi beri peringatan keras, siapa yang tak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nabi tak kata kau jangan solat malam selama-lamanya. Nabi tak kata kau jangan
Puasa selama-lamanya tak berbuka. Nabi tak kata engkau jangan tak bernikah. Nabi cuma kata kalau engkau tak suka sunnah aku, engkau bukan dari golonganku. Satu jawapan menjawab semua 3 soalan tu. Nabi ada sindir ke? Macam kau seorang nak masuk syurga? Tak. Nabi ada marah ke? Tak. Tapi Nabi beri ayat yang cukup tegas. So kalau kita nak menegur anak, kita kena usahakan mencari panduan bagaimana cara teguran yang tidak klise, yang tidak menyalahkan dia. Katalah, dia makan dan dia tinggal je pinggan di atas meja. Lepas tu dia pergi berlari main. Basuh tangan berlari main. Pinggan atas meja. So, sebagai ibu moden orang Melayu, kan, mak nampak. Apa ayat kita? Rumah kita tak ada bibik tau. Itu ayat biasa. Dan itu ayat sindiran. Niat kita apa? Niat kita bukan untuk mendidik. Niat kita nak supaya dia terasa dan sakit hati. Supaya dia terasa. Sedangkan didikan, dia bukannya tujuan untuk orang tu terasa sakit hati. Tak. Didikan untuk beritahu perkara yang betul. Wahai anakku, pinggan ini dia tak ada kaki untuk berjalan ke dapur. Tak, bukan begitu. Wahai anakku, apalah kiranya kalau kita sama-sama berusaha untuk membahagiakan rumah ini. Kalau kita makan, kita bertanggungjawab untuk basuh. Kan lebih selesa dan harmoni begitu daripada ingat aku bibik. Angkat ni, basuh. Tak. Tapi begitulah cara kita dengar dan cara kita diajar sebelum ni. Atau mungkin Kak Syida ada pendekatan lain, Kak Nurhizah ada pendekatan lain, Puan Emir Razlina ada pendekatan lain. Tapi bentuk macam tu lah. Dan kita tak boleh nak mengubah cara orang kenyataan-kenyataan daripada asatizah yang lain. Apa yang kita perlu buat adalah bagaimana kita personally membuat saringan terhadap ilmu-ilmu yang kita dapat ni. Betul, mungkin itu yang didapat. Dia kata setiap kata-kata itu doa. Tapi rupanya tidak seperti itu. So kita tidaklah nak menyalahkan mereka. Mungkin itu je maklumat yang dia ada. Dan bayangkan kalau dia ada maklumat yang sebenar, saya yakin dan pasti dia akan sampaikan maklumat yang sebenar. Dan mereka pun tak ada sebarang ill intention untuk untuk memberikan panduan yang salah kepada masyarakat. Tak. Tapi antara kita mungkin ada akses kepada maklumat yang baru dan dirasakan sesuai untuk digunakan. So kita gunalah cara itu untuk menyaring maklumat-maklumat yang tidak selari atau tak bertepatan. Saya rasa boleh menjawab kot macam tu. Terima kasih, Ustaz. Dan itulah sebab kita ilmu parenting ni kita hanya melihat dari sudut hubungan mak dengan anak. Tapi bayangkan kalau kita melihat ilmu parenting ni dalam bentuk dakwah besar kita untuk memanusiakan anak. Seperti yang Ustaz Hasri Rizal sedang buat kan dalam dia punya blog, semuanya untuk dia bentuk cara berfikir anak dia. Dia sanggup untuk tolak kuliah, sanggup untuk tidak mengajar, semata-mata dia rasa teknik dia, cara dia tak sesuai untuk dia besarkan anak dia. Dan dia sanggup pergi ke mana? Finland.
ikut isteri dia, mencari suasana yang nak membentuk manusia. Dan kita rasa anak kita ni boleh automatik jadi manusia. Tak. Cuba bayangkan. Anak kita adalah yang kena tekap setrika. Cuba bayangkan itu anak kita. Bolehkah kita memberi kemaafan walaupun keluarga tu tak minta maaf? Dahsyat. Dan bayangkan keadaan ini. Nabi, kematian pakcik yang paling rapat, Hamzah, suatu perang Uhud kerana kesilapan pemanah. Pemanah tu hidup, pakcik dia mati. Anak dia hidup, pembunuh anak dia, anak dia mati, pembunuh anak dia tu hidup. Situasi kematian, dan ada orang yang boleh diletakkan tanggungjawab tu. Kenapa dia mati? Ini dahsyat. Nabi pernah hadapi benda tu, dan keluarga ini sedang hadapi emosi yang hampir sama dengan Nabi. Dan kalau keluarga ini boleh begitu berbesar hati memaafkan, saya tak sabar nak jumpa dan ucap tahniah. Saya sangat harapkan agar Allah makbulkan doa kita semua agar keluarga pakcik boleh duduk di samping Nabi SAW di syurga. Kan Nabi kata tadi tu, siapa yang tidak ikut sunnah aku, bukan dari golongan aku. So, kalau dia boleh mencontohi Nabi, tindak tanduk Nabi, memaafkan pemanah tu, dan dia bertindak serupa, anak dia dah mati, dan dia memaafkan pelaku. Itu another level. Itu level yang lain. Bayangkan mak budak tu, siapa nama dia? Fakhrul Azlan. Fakhrul apa entah nama dia? Ustaz nama dia. Siapa? Siapa nama dia? Zairul. Yang meninggal tu. Itulah malas nak sebut pasal orang kan. Tu level, another level bagaimana kita nak membentuk karakter. Nak membentuk karakter. Bukan mudah. Bukan mudah. Dan dia bukan terjadi automatik. Zul, yes. Tadi dah sebut dah nama dia kan, Zul Farhan. So, mak bapak itulah nak bentuk. Dan kita tak boleh nak sambil lewa. Mengharapkan anak ni akan jadi sendiri. Sub pada cikgu. Tak, bukan begitu. So, bahasa kita, cara kita bercakap. Satu seruan tu kepada orang beriman dulu. La yaskhar qaumun. Sengaja Allah sebut qaumun dalam bentuk besar, kuat. Mak bapak kan ada kuasa veto. Pernah tak kita ungkapkan, saya rasa tak pernah, kita ungkapkan kata-kata yang merendah-rendahkan anak. Oh wait. Kau ni nak jadi apa? Cuba tengok sepupu engkau tu. Adik engkau tak macam ni tau. Kita banding-bandingkan. Kita buat prejudgment. Hujurat membentuk keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga?
Sengaja saya mulakan dengan sains sosial supaya kita mula-mula melihat, oh ini hubungan dengan masyarakat luar. Tak, masyarakat luar tu bermula dari keluarga kita. Betul mak bapak ni dia ada level tersendiri di sisi Allah berbanding anak. Tapi itu tidak menghalalkan tindak tanduk kita sesuka hati untuk merobek emosi anak. Gitu. So la tanabazu bil alqab. Anak nama puteri dipanggil puput. Why? Anak nama panjang-panjang. Kan Fatimah dipanggil Timah. Janganlah begitu. Satu waktu perbincangan awal saya dengan orang rumah. Kami nak nama anak yang singkat, pendek, dan bila dipanggil nama tu. Orang panggil nama penuh dia. Nuha, Ulia, Hauna. So orang dah tak boleh nak singkat. Tapi singkat juga. Nuha jadi Nunun. Nun. Ulia, Ul. Punyalah nak singkat kita ni kan. Nama dah pendek dah. Dipendekkan lagi. Hauna jadi Haun. Aduh. Bentuk-bentuk macam tu lah. Bila Allah kata la tanabazu bil alqab, maksudnya janganlah kita ialah kembali kepada surah ni kan, janganlah kita membuat gelaran-gelaran yang merendahkan kita punya jati diri, kaum kita sendiri, seolah-olah macam tak sukalah associate terutamanya dengan apa benda Islam ni, tanahlah Islam. Tak, janganlah begitu. La tanabazu bil alqab. Sebab lakab ni, panggilan ni sebenarnya tak salah kalau kita nak beri panggilan dan orang tu suka. Yang salah bila kita beri panggilan orang tu tak suka. So, Ali pernah digelar oleh Nabi Abu Turab. Abu Turab. So bila kita beri gelaran panggilan, bila kalau dah dekat kelas tu ada 3 orang hafiz. Nama hafiz 3-3. Sebut hafiz 3-3 menyaut. Dah tentu kita nak differentiate hafiz A, hafiz B, hafiz C. Lagi mudah kalau ikut bentuk tubuh badan. Hafiz tinggi. Kalau dulu kita orang ada 3 orang nama Hafizuddin. So dia ada Hafizuddin Mulia, Hafizuddin Hina, dan Hafizuddin Biasa. Tu budak-budak dululah bagi lakop macam tu, bagi nickname. Dan kalau kita tak suka, cakaplah kita tak suka. Ataupun orang tu boleh je bagi respon tak suka. Dan kita, itulah bentuk beri nama panggilan ni sebenarnya dia nak menunjukkan keakraban, dekat. Kan nama saya Nazri, keluarga saya panggil Sam. Lain Ustaz, lain. So orang-orang yang dekat dan rapat dengan saya je tahu nama panggilan tu. Yang pernah jumpa dengan keluarga, yang pernah mingle dengan keluarga, mereka je yang tahu dengan panggilan-panggilan tu. Halayak umum tahu nama saya Nazri. Gelaran ini nak menunjukkan rapat, dekat, sangat mengenali. Suatu Nabi panggil Ali tu Abu Turab kerana Nabi sangat kenal dengan Ali. Ada ciri-ciri Turab tu pada Ali. Dan ada satu hadis Nabi SAW telah menceritakan kepada kami Abu Bakar daripada Abdullah bin Idris, dari Daud Syambi, dari Abu Jabir Ad-Dahab, telah diturunkan kepada kami Bani Salamah, iaitu orang-orang Ansar. Satu ayat.
Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. So orang Ansar dapat ayat ni turun di Madinah. Nabi SAW datang kepada kami dan lelaki dari kalangan kami biasanya memiliki 2 atau 3 nama. Terkadang Nabi memanggil mereka dengan nama-nama itu. Tetapi dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia marah jika dia dipanggil dengan nama itu. Tengok, ada orang bagi tahu Nabi, Nabi biasa panggil dengan nama tu, tapi ada orang bagi tahu dia marah dengan nama tu. Maka turunlah ayat, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Oh, rupanya ada peristiwa yang pernah berlaku, Nabi memanggil nama dengan gelaran yang orang tak suka, dan turun ayat ini untuk menegur. Dan kalau kita tak suka dengan panggilan tu, bagi tahu. Okey. Kemudian bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Memberi gelaran yang buruk kepada orang lain akan menjadikan pelakunya fasik. Kenapa? Kan tadi, apa tadi 3 ciri orang fasik? Mencabuli perjanjian, memutuskan hubungan, dan yang ketiga, buat kerosakan di muka bumi. Elok-elok orang tu boleh berhubung, boleh berkawan dengan kita, kita panggil dengan gelaran yang tak sesuai. Kan putus hubungan. Sebab tu orang yang memanggil dengan gelaran yang tak elok boleh dikategorikan sebagai fasik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Maka kita kena lihat penggunaan perkataan yang kita nak guna, dan pastikan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat baik. Sebab kalau orang baik, hatinya baik, akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Perkataan itu adalah jelmaan dan terjemahan daripada hati. Ada juga orang cakap, saya mulut dia jahat, Ustaz, hati baik. Tak, itu menyalahi hadis Nabi SAW. Kan, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Saya lebih percaya hadis Nabi daripada percaya proklamasi orang tu. Orang Melaka mulut dia jahat, Ustaz, hati baik. Tak, bukan macam tu. Tak. Maksudnya hati kau ada sesuatu lah tu. Orang yang hatinya baik, Allah iktiraf, keluar daripada mulutnya benda yang baik sahaja. Orang yang hatinya baik diberi kesempatan oleh Allah untuk merasai nikmat hati yang baik itu, dia akan berjaga-jaga, dia akan bertakwa. Hati yang baik tak mudah-mudah untuk keluarkan perkataan yang tak baik. Sebab orang yang tidak bertakwa bukan cerminan kepada hati yang baik. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah tutup dengan pernyataan taubat. Kalau tidak bertaubat dan berhenti melakukan perkara itu, dia dikira zalim. Allah tahu kita sudah lama terjebak dengan benda ni. Maka kini tiba masa untuk bertaubat. Menyesali tindak tanduk kita dengan anak kita, kan, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan mak bapak kita. Sebab semuanya berkaitan dengan panggilan, merendahkan sesama adik-beradik, bertaubatlah. Sebab Allah tahu apa yang kita buat.
Maka bila ada sebut tentang kesalahan dan di hujungnya ada seruan untuk bertaubat, ketahuilah bahawa benda ini bukan kecil anak. Dia merupakan perkara besar di sisi Allah. Sebab terkadang bila benda ni kita tahu dan kita mula tegur, respon yang kita jawab apa? Alah, sikit je lah aku panggil macam tu pun nak marah. Kan? Aku panggil nama macam tu je pun. Sensitif sangat. Allah kata, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nak ke kita daripada kedudukan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita sengaja meletakkan diri sehingga digelar sebagai zalimun? Janganlah begitu. Allah sudah mulakan kita di awal ayat ini. Dan takkanlah kita nak meletakkan menjadi zalim pula di hujung ayat. So, pertemuan hari ini satu ayat je. Sebab dia sangat dalam. Ustaz, menjelaskan Ustaz, nak tanya sikit soalan. Ustaz, Boleh. refleksi dirilah Ustaz dengan ayat ni sebab it's common lah kita body language kan, lepas tu dengan faham apa kata simbol perkataan yang kita konon-kononnya nak berlapik Ustaz. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk terima benda tu sebagai kena redha lah kalau orang gelaran-gelaran tertentu yang kita bagikan. Timpang ke, tiga muka ke. Sebenarnya benda tu Allah tak izinkan berlaku pada sesama orang Islam lah kan. Dia bersama kita kan. Benda tu Ustaz, macam kita seolah-olah masyarakat kita dipaksa lah. Sehingga ada kan rancangan TV dah kan, awak jenaka yang bentuk-bentuk tu semua. Tapi walaupun kalau kita terasa tu macam kita tak ikut keadaan zaman lah, kan, macam kita tak ikut sosial. Jadi tak nak kita terima lah walaupun kita kena kutuk, walaupun kita tak setuju dengan kegelaran tu, tapi macam kita tak kuat lah Ustaz kan. Jadi benda tu biasalah Ustaz, biasa. Memang satu kebiasaan. Tapi bila kita dah tadabbur surah ni kan, ayat 11 ni, bukan main-main ni, bukan kaleng-kaleng Ustaz. Okey. Saya suka juga tengok stand up comedy. Stand up comedy dan biasanya pelawak ni dia akan guna pendekatan-pendekatan semacam ini, merendah-rendahkan supaya orang lain gelak. Kan, supaya orang lain gelak. Yang terbaru saya sangat terkesan dengan apa yang berlaku pada Ustaz Hasrizal. Ada satu tentera troll kebangsaan. Dia dia ulas tentang video ada satu mamat ni, Muttalib Osman, yang sedang review buku Ustaz Hasrizal. Sedang review buku Ustaz Hasrizal, tapi dalam bentuk yang kontroversi. Yelah, orang nak jual buku, so pernyataan-pernyataan tu macam ada provokatif, ada sedikit provokatif lah. Jadi diambil oleh laman yang selalu terkenal dengan trolling, satira ni, dan Ustaz Hasrizal jawab. Dia kata menjawab kecaman halaman Facebook tentera troll kebangsaan. Sekejap saya sharekan share screen, sini dan ini. Okay. Seumpama baca ayat Quran, celakalah orang yang bersembahyang kemudian berhenti di situ dan membuat 1001 ulasan yang langsung tiada kena mengena. Orang tu tengah ulas tentang buku Ustaz Hasrizal.
So tentera troll ni ambil sebahagian dan diulas. Nanti kita tengok apa ulasan daripada tentera troll tu. Dan Nabi SAW bersabda, wailul lillazi yuhaddis fayakzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu wailullah. Celaka buat orang yang menceritakan satu cerita dengan tujuan untuk membuatkan orang lain ketawa, maka dia berdusta. Celaka baginya, celaka baginya. Ui. Hadis ini perlu dipadankan menjadi penafsiran kepada ayat 11 surah Hujurat. Bila Allah kata la yaskhar, dia bukan kecil anak. Sebab di hujung itu Allah kata wa man lam yatub, kalau engkau tidak bertaubat. Dan ini bentuk peringatan dari Nabi. Kau buat lawak, rendahkan orang lain supaya orang lain gelak. Dan itu sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat kita. Dan rupanya kita tanpa sedar, kita sedang dibayangi oleh ungkapan cilaka dari Nabi. Wah, macam mana kita nak hidup dengan selesa dan tenang? Ni macam ni. Apa yang hang mengarut ni? Hang nak promote buku pun tak payahlah nak hina Islam. Sebab cara Muttalib sebut tu, dia seolah-olah macam mungkin Muttalib dia bagi contoh yang tak tepat berkaitan dengan bagaimana tanggapan manusia terhadap Quran. Dia nak bagi tahu, dia nak ulas macam Nabi mengadu pada Tuhan, inna Qur'ana mahjura, inna qaumi ittakhadul Qur'ana mahjura, tapi dalam bentuk analogi yang dirasakan kurang tepat. Lalu tentera troll melihatnya sebagai seolah-olah macam, oh ni nak main-mainkan Islam. Sedangkan dia tengah ulas buku Ustaz Rizal, seni berfikir yang hilang, seni beragama yang hilang. So selepas Ustaz Rizal keluarkan yang ini, senyap. Itu adalah tindakan yang sangat bijak. Dapat hadis Nabi, kau rendahkan pendapatmu. Jangan komen apa-apa. That's it. So saya lega kerana tentera troll, admin dia tidak memanjangkan isu ni setelah ditegur oleh Ustaz Rizal. Sebab bila dia mula balas yang ini, which is dia boleh buat, dia sedang menyanggahi ayat 2 surah Hujurat. Kan? Rendahkan suaramu, bertemu dengan hadis Nabi, apa pendapatmu tak akan terpakai. Hadis Nabi adalah segalanya. Quran dan hadis Nabi. So seni berfikir tu yang kita nak sampaikan pada anak-anak. Surah Hujurat ni yang perlu kita garap dengan baik, sampaikan pada anak. Inilah seni daripada dulu saat Rizal dibawa. Terutamanya surah Hujurat ni. Dia datangkan, dia bawa untuk masyarakat sedar. Yes, salah satunya body shaming. Wow. Sang kau ni nampak gelap baru balik Langkawi. Itu bukan pujian. Itu kejian. Janganlah begitu. Ada banyak lagi cara berkomunikasi yang menghiburkan. Nabi bukan tak pernah ketawa dengar ungkapan daripada para sahabat, tapi bukan dalam bentuk merendahkan orang lain, body shaming. Which is benda ni kita kena sama-sama bertindak. Dan jawapan kepada cara dia tu, kelas akan datang.
Wallahu a'lam. Ada soalan ke sahabat-sahabat? Kedua lah Liza. Kedu sebenarnya Ustaz dengan ayat 11 ni. Allah, sendiri punya dosa pun banyak ni. Astagfirullahalazim. Tak, bukan dengan siapa pun, dengan anak-anak lah selalunya. Kadang nak tegur, konon nak tegur tapi sambil geram kan. Macam tu ya Allah. Kita punya geram tu, kita dahulukan geram tu. Dahulukan geram. Sebelum tegur tu dahulukan geram. Astagfirullahalazim. Kena ubah lah lepas ni. Bila faham ayat ni kena ubah lah. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita terlepas juga. Alah sekali-sekali. Dia macam bila cakap sekali tak jalan kan. Dia keluar perkataan lain dululah sekali lagi. Astagfirullah. Tapi bila kita dah belajar ayat ni, harap lepas ni kita jadi zikra untuk kita lah, untuk dapat peringatan lah kan. Bila kita nak cakap, ingat balik dulu. Astagfirullahalazim. Kalau Ustaz nak ada urusan ke? Tak ada, saya okey je. Kalau ada nak tanya boleh je. Itulah, tak ada siapa tanya pula, tak ada soalan pun. Tak, kita tengok dekat FB pun tak ada soalan pun. Ada Ustaz, Ustaz nak tanya kan kesanan la iqab tu kan. La qab tu, kataan la qab tu bil iqab. Bil alqab tu kan. Istilah ni kan Ustaz, istilah ni memang benda tu dah jadi common sense kan, jadi satu gurau senda tu kalau tak sakitkan hati orang dengan kata-kata yang konon-konon tu gurau senda, tapi sindiran tu sampai kadang-kadang tu kita terasa tapi kita terpaksa menerima sindiran tu menunjukkan kita ni kuat lah kan. Benda tu Ustaz ada Allah bagi tahu kat dalam ni kan, tapi berapa orang je yang tahu. Until hari ni kami dah tadabbur surah ni baru kami tahulah memang ada teguran Allah pada kami lah yang Allah rezekikan duduk dalam kelas ni kan. Tak semena-menanya nak panggil-panggil orang dengan sesuatu yang gelaran yang kita ingat gurau Ustaz kan, nak gurau just nak kan, tapi benda tu biasa lah Ustaz. Tapi ada dalam Al-Quran yang Allah bagi tahu, tapi kena benda tu dah kita buat lah Ustaz. Kat Syida pun berlaku lah kan, dengan anak-anak, dengan suami kadang-kadang, dengan adik-beradik pun kadang gurau-gurau kan macam itu. Dia tak fine, dia tak happy-happy dengan gurau-gurau tu. Rupanya tak boleh Ustaz ni, tak boleh Ustaz ya. Tak boleh. Yang la tanabazu bil alqab ni ada syarat. Syarat dia adalah kalau orang tu tak suka, kita kena stop. Panggilan yang la tanabazu bil alqab tu boleh je kita memberi gelaran dan panggilan dengan syarat orang tu suka dan rela. Macam hadis tadi, Nabi panggil ada 2-3 nama. Tapi salah satu nama tu orang tu bagi tahu tak suka dipanggil begitu. Lalu turunlah ayat ni menegur. Kalau dalam family, ialah kita gurau-gurau, saya rasa itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah dengan kita menggelar itu orang tu sakit hati dan memutuskan hubungan. Itu yang masuk kepada fasik tu. Maknanya ada tindakan seterusnya lah bila dia terasa dengan kata-kata kita, dia macam merajuk lah Ustaz kan. Dia mungkin merajuk ke, dia adalah indikator dia. Sekarang merajuk tu jadi putus silaturahim pula tak pasal-pasal. Masuk lagi dalam kategori fasik. Allahu Akbar. Okey, dia macam ni. Cara kita melihat ayat Quran ni, surah Hujurat teguran kepada orang yang bercakap. Surah Furqan di hujung tu adalah panduan kepada orang yang mendengar. Surah Hujurat yang 11 ni panduan kepada orang yang bercakap. Surah Furqan di hujung tu yang Ibadur Rahman itu panduan kepada orang yang mendengar. So yang bercakap jangan beri gelaran-gelaran yang tak baik. Yang mendengar, kalau engkau tak suka, engkau jawab dengan baik. Rupanya orang Islam ni, orang beriman ni, dalam mana-mana keadaan pun dia sebenarnya mengangkat tema harmoni.
Dia tak suka berbalah. Kalaupun orang kutuk dia, keji dia, dia jawab dengan baik. Qalu salama, jawab dengan selamat. Tak bagi jawapan provokatif. Kan indah Allah ajar kita ni. Sama ada kita cakap dengan baik, dan kita bagi respon pun yang baik. Oh, lain. Tapi sebab kita tak buat begitu, maka kita hilang title menjadi umat wasata. Kita hilang title menjadi umat wasata. Apa wasata? Pertengahan. Orang yang dekat tengah-tengah ni, dia tidak kiri, tidak ke kanan, orang akan ikut dia. Sebab dia tidak bias, tidak berpihak. Dia boleh dijadikan contoh. Ustaz, yang ayat surah Al-Furqan tu ayat 63 kan Ustaz? Yang 8 sifat ibadur Rahman tu. Ya, yang Allah kata adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yes. Yang tu. Bukan mengucapkan salam. Qalu salama tu maksud dia respon dengan baik. Dia respon dengan baik. Dia respon dengan selamat. Perkataan yang baik. Maknanya tak marah apalah, cakap elok-elok lah. Dia marah juga. Lah orang kutuk kita takkan tak marah. Marah juga. Cuma tapi keluarkan perkataan yang baik. Dia tidak menghangatkan suasana tu. Tak menjadikan perbalahan. Dia sakit juga hati. Tapi dia cuba untuk mengekalkan keharmonian tu. Ustaz, kalau dia dah sakit hati, boleh tak lebih baik dia berdoa dengan Allah, Ustaz, agar dia tidak perlu bertemu lagi. Contohnya kalau kita adik-beradik, Ustaz, kan, sebab kadang-kadang tu mungkin juga ada sarcasm, kadang-kadang kita nak jaga hati dia tak tahu nak jaga hati kita, asyik kita nak jaga hati dia. Jadi bila kalau boleh kita bukan nak putus silaturahim, tapi kalau boleh kita nak menjauhkan diri. Adakah itu termasuk dalam orang-orang fasik, Ustaz? Sebab kita nak jaga hati dia supaya jangan sampai bila kita tak mampu nak tahan sabar sebab marah tadi, kita pula mengeluarkan kata-kata tadi, bukan qalu salam tadi, Ustaz. Kita jadi berani tak tegur dia? Maaf, saya sampuk. Berani tak tegur dia? Boleh tegur, Ustaz, tapi kalau kita tegur, macam dia sendiri dah buat satu statement macam ni. Hari ni I can have plan A, tomorrow I can have plan B, besok I can have plan C sampai plan Z. So jadi orang ni tak boleh, dia cakap hari ni kita tak boleh pegang cakap dia. So jadi kan kita ni nak buat satu keputusan, contoh nak buat harta pusaka, kita nak settlekan, tapi dia bertukar-tukar. So jadi kan kita ni nak kontrol lah hati ni kan, supaya tak mau sampai nanti kita hilang kemampuan untuk bersabar. Jadi kita berdoa dengan Allah supaya kita tak dipertemukan. Boleh tak, Ustaz? Sebab kadang-kadang kita takut kita tak mampu kawal diri kita. Kalau dalam keadaan, contoh macam dalam keadaan halakah macam ni, kita mungkin boleh cakap baik, Ustaz, kan? Tapi bila berada di keadaan luar dengan environment yang berbeza, kita belum tentu mampu untuk kontrol diri kita dengan perkataan yang baik. Allahuakbar, Ustaz. Boleh je. Elakkan daripada bertemu. So jadi bukan memutuskan silaturahim, Ustaz, kan? Kita tak termasuk dalam golongan fasik tadi, Ustaz, kan? Ingat lagi tak siapa yang bunuh Hamzah? Nama dia Wahsy. Yang bunuh Hamzah, nama dia Wahsy. Nabi Muhammad ni hamba. Wahsy ni hamba. Sama dengan Bilal. Bilal bin Rabah. Sama dengan Bilal bin Rabah. Wahsy bin Harb nama dia. Dan Wahsy ni peluk Islam. Akhirnya. Wahsy ni masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, Nabi tak boleh tengok muka dia. Ya. Kerana terkesan dengan peristiwa itu. Patutnya, Nabi kot, dia perlu meraihkan semua orang.
Nabi ada perasaan. Dan Allah iktiraf perasaan Nabi. Dan kerana itu, Wahsy adalah untuk describe Nabi dari belakang. Dia tak akan duduk depan Nabi, tapi dia duduk dekat belakang dan dia sangat tahu bentuk tubuh Nabi dari belakang. Rambutnya, so hadis-hadis tentang Nabi daripada belakang, semua keluar daripada Wahsy. Dahsyat. So ada kemungkinan kita perlu menjarakkan. Bukan kerana kita nak putuskan hubungan, tapi kerana kita belum kuat. Belum ada kapasiti itu. Dan kita doalah, ya Allah, moga-moga satu hari nanti kau tunjukkanlah jalan macam mana nak perbaiki keadaan ni. Kan kalau dengan dia tu asyik mantul dengan anak-anak dia, kan dengan cucu dia. So, kita pun ialah lain suasana, kan berlaku perubahan tadi. Kita seorang-seorang macam ni bolehlah bercakap dengan baik, tapi bila jumpa yang sekepala, lain pula perangai dia. Masuk pula kereta, lain pula perangai dia. Yeah. So kita hanya mengharapkan perlindungan pada Allah agar sentiasa mendapat hidayah dan terpandu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi ke soalan? Nampak macam tak ada soalan apa dah Ustaz? Nak end sesi ke Kak Syida? Boleh. Tak ada hal ke? Pukul lagi 3 minit ke 4. Tak ada siapa tanya dah. Kalau macam tu kan kita tak ada apa-apa. Tapi sebagai orang kata Kak Syida lah, kan mungkin dia cakap Riza juga lah, kan rasanya kami semua dalam rasa memang ayat 11 ni Ustaz pada sesi yang kedua, sesi yang lepas pun masih lagi ayat 11 punya cerita dia panjang lah, kisah dia panjang. Jadi dengan kata tindakan kita dengan body shaming, dengan sindir-sindiran itu semua sebenarnya ayat 11 surah Al-Hujurat ni bimbing kita lah nanti Riza ya. Dia akan bimbing kita lah. Nak dapat satu akhlak yang baik, bagaimana nak bermasyarakat, bersosial ni sebenarnya kan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi saya Kak Izzah bila memang tersentuh lah, banyak ayat-ayat ni macam kena dekat diri lah, sebab sebelum ni benda tu kita buat. Jadi ya Allah, tambah-tambah dengan siapa yang suka tengok gambar-gambar lawak apa semua tu kan, Allah tak tahu lah macam mana sebenarnya. Bersebahat sekali lah tu Ustaz. Tolong gelak kan. Yelah. Makanya mengenakan kan lawak jenaka yang mengenakan orang lain tu kan Ustaz. Memang sebab kan kita pun kadang-kadang tengok dia kan jangan TV tu kan, program TV tu. Tapi kan kita dengan anak pun semua gedak kan. Satu keluarga gelak-gelak. Tapi sebenarnya kita sebenarnya galakkan anak-anak bersikap macam tu lah. Buat apa ya, macam troll orang lain lah kan. Troll. Dan macam-macam benda sebenarnya tu tak boleh sebenarnya Ustaz. Dan kita budaya lah Ustaz. Tapi kan until kita dah study surah ayat 11 ni, jadi kita insyaAllah Riza kan, kalau Riza ada idea hati-hati lah. Dia kena ingat, dia kena teringat sebelum kita buat sesuatu fikir. Kita tak akan boleh untuk terus berubah there and then, tak boleh. Ya. Yang boleh kita buat adalah ialah bila kita dah lalui surah ni, bila benda tu berlaku, istighfar. Benda ni, surah ni akan datang. Okey. Bila benda tu berlaku, surah ni kita akan terlintas. Allah akan recall. Allah akan beri kita recall surah ni dan tengok apa tindakan kita. Kita terus stop ke, atau kita mula beransur-ansur pergi, atau kita mula istighfar, tak setuju dekat hati tapi sebab depan keluarga kita teruskan juga. Benda tu akan berlaku. Itu yang saya sedar perubahan tu bila saya malas dah nak komen pasal orang dalam Facebook. Itu yang tu. Ustaz, satu jari kita tu ya Allah. Nak minta maaf macam mana kalau dalam Facebook tu? Tak wani lah. Itu yang saya lebih suka share
tentang bintang, Ya. tentang alam. Hari-hari tengok Ustaz share masa tu. Berkaitan dengan surah-surah kita tadabbur tu Ustaz kan, yang terkesan sangat surah tadabbur surah Yasin tu lah kan. Since saya tadabbur surah Yasin tu Ustaz, kita baru kita pertama kita tengok cakrawala ni macam-macam ada kat atas tu, galaksi tu kan, bima sakti tu, baru kita terbuka lah sikit, kita nak tengok langit tu Ustaz ada makna kat situ. Ustaz kan kita pada bawah je. Bila Ustaz share tu kan, tengok ayat berapa surah Yasin. Mungkin kita akan tadabbur surah-surah lain juga yang berkaitan dengan langit dan bintang kan, dan jam kan. Tapi Ustaz, okey, kalau kata minta maaf nak cakap, kalau macam dalam ahli keluarga kita juga lah yang suka sangat macam tu Ustaz. Jumpa orang tu je dia macam benda tu biasalah kan bila dia kan, tapi kadang-kadang kita ni tak apalah tu orang yang tua, kita just biar je lah kan. Jadi tak tegur pun tak tegur lah, rasanya kat cerita memang tak tegur lah kan, sebab kata nak jaga, lebih penting jaga. Tapi orang lain tak tahu lah macam mana kan, jadi memang ada yang rasa terkesan kan, tapi simpan dalam semua. Jadi perhubungan tu macam atas dasar macam menghormati je lah, walaupun kita luka ke apa terasa ke, tapi kita anggap benda tu macam kena terima lah, kita kena terima benda tu, itu memanglah perangai dia, karakter dia. Tapi kesian lah dekat dia tahu benda tu sebenarnya tak elok lah kan, tapi kalau kita nak sampaikan benda tu, tidaklah kot katakan biarlah kita ada ilmu, kita diam, kita tunjuk akhlak kita je lah kan, so kita kurang bercakap lah kan, kita kurang respon ke apa-apa, kita diam je lah kot. Itu Ustaz ya, Ustaz kalau macam kita tegur orang tua-tua ke kan, yang tua pada kita kan, benda tu kadang kan Ustaz, kalau nak patutkah kita tegur atau kita berdiam diri ke, sebab for sure benda tu akan berlaku betul orang tua kan, orang tua pada kita. Betul Ustaz? Kita kenal orang-orang yang macam tu. Saya sendiri macam tu. Cuma sebab ialah kita dah lalui surah Hujurat berulang kali dan takkanlah tak ada sebarang perubahan dalam diri kan. Dia punya panduannya tu dalam surah Luqman. So lepas Hujurat ni kita pergi surah Luqman. Macam mana kita nak tegur orang. Tu surah Luqman. Satu lagi kan Ustaz. Sebenarnya ayat sebelah ni sangat bagus ni kalau buat tazkirah dengan anak-anak ni. Sebab budak-budak remaja ni kan bahasa mereka tu ya Allah. Betul. Bahasa mereka tulis type tu. Kita pun tengok apa benda lah budak tulis ni. Kadang-kadang fikir jugalah. Takut bahasa dia macam dia macam tak tahu macam mana tahu budak-budak ni. Bahasa dia orang tu macam-macam perkataan pelik-pelik keluar kan. Kena cepat-cepat ni, kena cepat-cepat sampaikan dekat anak-anak. Saya anak-anak dah besar lah. Hari Sabtu ni saya dapat jemputan Sekolah Menengah Agama Mersing. Jauh lah sana ni. Online. Okey. So dia bagi tajuk Andai Kau Cinta Padanya. Saya nak bawa surah Hujurat. Tajuk dia Andai Kau Cinta Padanya. Ustaz buat live tak Ustaz? Ada live Ustaz tak? Ustaz buat live kami nak tengok. Tajuk nanti kalau ada di link nanti saya share. Tulis itu Andai Kau Cinta Padanya. Saya nak bawa surah Hujurat, nak tumpukan pada ayat 11 ni lah untuk itulah bahasa budak-budak remaja, bahasa tu Nani cakap budak-budak WeChat punya bahasa Allah. Tapi masih dindong lagi sama ada saya nak bawa yang surah Hujurat ni ataupun ada beberapa surah yang menggambarkan Nabi tu insan yang macam mana, pilihan Tuhan. Itu masih ni lagi lah. Kalau nak bawa surah Hujurat ni kalau benar kita ni cinta pada Nabi, berapa peratus kesediaan untuk kita mengikuti surah Hujurat? Itu soalan yang nak dibangkitkan buat pelajar ni lah. Andai kau cinta padanya, berapa peratus engkau nak korbankan jiwamu, kesediaanmu berubah menturuti surah Hujurat? Ustaz, surah Hujurat ni banyak bermain dengan teguran-teguran yang Ustaz bagi tadilah. Kita sebagai seorang ibu menegur seorang anak. Dan saya juga akak teringat juga pagi tadi pun kami ada satu hadis
di mana mengatakan anak yang lahir itu suci dan ibu bapa lah yang mencorakkan anak itu sama ada Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Jadi Ustaz, anak-anak masa kecil mungkin kita boleh mencorakkan ikut acuan kita, sebab mungkin kalau kita pun bukanlah perfect, kita pun tidak ada background agama Ustaz kan, sebelum tu baru dah tua-tua ni baru nak jumpa kelas-kelas macam ni Ustaz. Jadi Ustaz, adakah setiap kesalahan yang anak tu lakukan, bagaimana dia membesar, dah jadi dewasa, semua kesalahan tu diletakkan pada ibu bapa yang mencorakkan tu ke Ustaz? Akak rasa macam terbeban dengan hadis tu. Sebab adakah kesalahan pilihan yang mereka lakukan itu disebabkan ibu bapa tadi yang mencorak anak itu, Majusi, Yahudi ataupun Nasrani Ustaz? Mohon Ustaz clearkan emosi akak ni, bergelocak sebenarnya ni Ustaz. Hari ni petang Ustaz tegur macam ni, pagi tadi kena tegur macam tu. Biol sekejap Ustaz. Okey. Anak ni yang disebut anak berada di bawah tanggungan kita sehingga dia akil baligh. Sehingga dia baligh. Maksud baligh ni apa? Dia mukallaf. Dosa dia tu ditanggung oleh diri sendiri. Yeah. Sampai ke tahap tu. So sebelum tu, sebab tu sebelum daripada dia akil baligh, seawal usia 7 tahun, Nabi sangat tekankan untuk kita ajar dia solat. Untuk kita ajar dia solat. Similarly, nasihat Luqman pada anak. Yeah. Aqimis solat. Yeah. So seluruh bentuk pengajaran, pendidikan tolong tumpu kepada solat. Selepas dia baligh, dia on his own. Okay. Antara kita dan anak, dia tidak ada keterkaitan penanggungan dosa dan pahala secara direct. Tak ada. Okay. Namun ada beberapa aspek yang kita boleh dapat faham hasil daripada tindak tanduk anak. Contoh, semasa selepas dia baligh, dia nak kahwin. Kita sekat sebab atas pertimbangan kita, ini budak tak elok, aku dulu makan garam. Sedangkan kita nak kahwin, kan? Mak bapak kita dulu waktu kita nak kahwin berbeza situasi dan ketika. Anak nak kahwin, nak selamatkan dia punya kemaluan, nak selamatkan maruah diri, nak selamatkan nafsu dia. Kita sekat. Sedangkan bab perkahwinan kan Allah suruh cepatkan. Ya. Itu ada saham. Kemudian bab datangkan contoh yang baik. Datangkan contoh yang baik ni macam mana? Nabi kata man dalla ala syai' kafa'ilihi. Siapa yang berjaya datangkan contoh kepada orang lain dan orang tu ikut, dia akan dapat pahala yang serupa atau tanggungan dosa yang serupa. Man dalla ala syai' kafa'ilihi. So kita kena, sepanjang dia berada dekat dengan kita, kita kena tunjuk role model yang baik. Sebab khawatir apa yang kita buat tak baik, dia dapat contoh dan dia laksanakan. Bukankah doa anak yang soleh itu tidak putus kepada mak bapak dia? Ya. Berterusan. So masih ada hubungan tu. Tapi bukan keseluruhannya, ada beberapa aspek. Yang itu nanti kita boleh perincikan lah. Ada banyak hubungan-hubungan tu. Dan sama juga dengan selama ni kita menanggap kalau anak tak ikut cakap mak bapak, dia boleh dikategorikan sebagai anak derhaka. Oh, rupanya ada juga kategori mak bapak derhaka yang tidak menawarkan keperluan yang sewajarnya pada anak. Saya pernah jumpa kawan saya, anak dia 3 tahun main dekat taman. Entah berguling-guling jatuh macam mana,
Dia punya bahu cedera. So dia tengok bahu dia macam terjatuh sikit. So dia pun balik rumah. Tak buat apa-apa. Tak tanya, tak ada buat apa-apa sebab budaknya pun tak cranky, tak nangis. So besoknya pergi office, dia tanya, "Ustaz, anak aku semalam jatuh gini. Kau dah bawa pergi hospital belum?" "Belum." "Kau anak kau jatuh, kau tak bawa pergi hospital, kau pergi sekarang, pergi bawa anak kau pergi hospital." Dia bawa pergi hospital, rupanya anak dia patah bahu. Patah, bukan crack, patah. Subhanallah. Hui, tuan-tuan. Itu kalau bukan mak bapak derhaka tu saya tak tahu apa namanya. Kebajikan anak tolong jadikan prioriti. Sebelum akhir balik. Selepas akhir balik, jadikan dia kawan. Tapi Ustaz, dia dah berlalu masa yang begitu lama dan dia pun dah besar panjang. Saya pun tak tahu nak ubah dia macam mana. Jadikan dia kawan. Sebab pengaruh kawan ni kuat. Kalau sebelum ni kita jauh daripada dia, sekarang ni kita dah ada kesedaran baru, tolong jadikan dia kawan. Tolong hadir dalam diri dia. Dia tiada istilah dah terlambat Ustaz, tak. Terlambat bila kita berdiri depan Tuhan dan Allah tanya, apa kau buat? Itu terlambat. So, jadikan dia kawan. Buat macam BFF dan the rest kita serahkan pada Allah agar beri kita panduan. What next? Wallahu a'lam. So jadi Majusi, Nasrani, Yahudi tadi sebelum akhir balik. Betulkan saya Ustaz kalau silap? Alhamdulillah, clear. Dah nak dekat asar dah ni. Jadi kita tutup je lah Ustaz ya. Sisi petang ni. Dengan terima kasih banyak Ustaz. Di atas perkongsian ilmu ni. Banyaklah sebenarnya untuk kau sendiri lah kan. Sebab anak-anak pun dah besar jadi nampaklah sekarang apa yang tersilap pada diri sendiri tu. Jadi sama-samalah kita ambil iktibarkan pengajaran daripada ayat ni kan. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Nu'as. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, Cik Syida semua, sahabat semua. Waalaikumsalam. InsyaAllah sekali semasa. Terima kasih banyak. Terima kasih semua insyaAllah. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Selamat bercuti ya. Sabtu Ahad. Jumaat Sabtu Ahad kita bercuti ya daripada kuliah. So jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. So insyaAllah nanti rekaman saya dah ready. Nanti saya akan beritahu lah. Dengar barat semua dah kan. Sebab semua ambil Jumaat pada 11. Terima kasih. Banyak Terima kasih. So dengan itu jom kita siap untuk asar. Sama-sama ada yang puasa tu siap untuk puasa semua. Terima kasih semuanya. Dengan itu saya akan sesi bertanya dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.